Assalamualaikum. Saya Nurul Ilmi Sazwana binti Muhammad Samsul Bahri dari kelas 2D. Saya Nofara Eliana binti Ahmad Zamzidi. Saya Nur Alisa Sofia binti Nur Rahmaniadi. Saya Nur Fatin Alia binti Ahmad Nazrin. Kami akan membentangkan tentang pengurusan dan pentadbiran tadika yang berkualiti. Pengenalan. Tadika merupakan salah satu tempat pengajaran bagi seorang kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun. Dengan adanya sistem pengurusan dan pentadbiran yang cekap, sesebuah tadika itu akan berjaya mengeluarkan seorang kanak-kanak yang berilmu serta berkepribadian mulia. Pengurusan yang berkesan adalah dengan melaksanakan perancangan secara efektif dan tersusun. Ekosistem kanak-kanak juga merupakan faktor keberkesanan sesebuah tadika. Akhir sekali, tadika haruslah mempunyai teori pengurusan yang teratur supaya dapat bergerak maju selaras dengan objektif yang telah ditetapkan. Etika perguruan. Dalam Islam, etika ialah tingkah laku baik yang dituntut oleh Al-Quran dan hadis. Etika penting kerana ia menentukan tindak tanduk manusia. Tanpa berpegang kepada etika, segala usaha manusia akan gagal. Definisi etika perguruan ialah set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. Guru memiliki kod etika yang sendiri demi memartabatkan profesi perguruan. Fungsi etika profesional adalah untuk pedoman, pencegahan dan disiplin, memelihara maruah profesi dan mengelakkan berlakunya konflik. Tata susila kod etika. Yang pertama, tanggungjawab terhadap pelajar seperti mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain, bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama. Merahsiakan maklumat yang sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Menunjukkan cara pemakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. Kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa seperti menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka, berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa kanak-kanak, mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa mereka. Ketiga, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat, negara ataupun yang bertentangan dengan rukun negara. Memupuk dalam diri pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna. Mengalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Yang keempat, tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion seperti mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesi perguruan. Prinsip etika kerja. Yang pertama, mestilah mempunyai niat yang betul. Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betul adalah penting dan dituntut oleh agama. Seterusnya, mempunyai perlakuan yang baik. Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pelajaran ke arah mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, perlulah menunjukkan penampilan diri, peraturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, menghasilkan kerja berkualiti secara berterusan di samping memberikan kepuasan kepada pelanggan, menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. Selain itu, penggerak ke arah kebaikan. Setiap warga pendidikan Malaysia hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Contohnya, menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menunjukkan kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang boleh menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat. Sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik. Di samping itu, mengutarakan apa yang dikatakan.
kita hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan. Justeru, setiap warga Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Apa yang dibuat mesti sesuai dengan apa yang diucapkan. Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. Akhir sekali, berdisiplin dan beradab. Aktiviti yang berperaturan mulia, berdisiplin dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga kementerian yang cemerlang. Justeru itu, hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama, sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan, sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul. Alat permainan yang menyokong perkembangan kanak-kanak. Contoh alat permainan untuk kanak-kanak ialah puzzle. Puzzle dapat meningkatkan kemahiran kreatif kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah Lego. Kerana Lego, kanak-kanak boleh merancang, membina dan meningkatkan kemahiran kreatif seperti mencipta bangunan atau rumah. Yang ketiga pula adalah alat muzik. Alat muzik dapat merangsang pengembangan mental dan kecerdasan kanak-kanak yang terdedah dengan muzik. Kerana itu, ia dapat meningkatkan daya pembelajaran dan keyakinan diri. Akhir sekali adalah kereta api mainan. Semasa bermain kereta api mainan, kanak-kanak dapat belajar merancang dan membina. Selain itu, dapat memupuk sifat sabar sewaktu belajar bermain permainan dan kanak-kanak akan berasa seronok apabila trek siap dan kereta api boleh bergerak. Perancangan penyediaan ruang kelas yang selesa di dalam tadika. Ruang dalam kelas seharusnya dibahagi kepada sudut pembelajaran tertentu supaya kanak-kanak dapat lebih jelas tentang pilihan ruang bagi menjalankan aktiviti. Merancang ruang pembelajaran perlu dibuat dengan teliti dan rapi. Seterusnya, ruang pembelajaran mestilah bersih, tidak terlalu sempit, pencahayaan yang cukup dan pengudaraan yang baik. Aspek ini sangat penting bagi memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Ruang di dalam tadika. Ruang di dalam tadika ada 3, ruang belajar, ruang makan dan ruang bilik air. Ruang belajar. Ruang belajar dapat meningkatkan kemahiran murid dalam berkomunikasi. Ruang belajar dapat mengembangkan kemahiran membaca dan menulis. Dan yang terakhir, ruang belajar dapat membinakan keyakinan diri kanak-kanak. Ruang makan. Ruang makan membolehkan murid makan di tempat yang disediakan. Ruang makan juga dapat membimbing murid-murid cara menghidang makanan dan minuman. Yang ketiga, ruang makan juga dapat mengajar murid cara mengemas ruang makanan. Yang terakhir, ruang bilik air. Ruang bilik air dapat melatih murid mengamalkan kebersihan diri dengan betul. Dan yang terakhir, dapat melatih murid menggunakan air secara berhemah. Peranan guru dalam memastikan keselamatan di tadika. Yang pertama, guru perlu sentiasa mengingati kanak-kanak supaya berhati-hati semasa berada di ruang tadika atau di luar tadika. Yang kedua, guru perlu prihatin terhadap perubahan sikap dan emosi kanak-kanak. Yang ketiga, guru perlu memastikan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, guru mestilah berada bersama kanak-kanak dalam setiap program atau aktiviti sekolah. Yang kelima, guru perlu memastikan alat keselamatan seperti pemadam api berfungsi dengan baik. Yang terakhir, guru perlu meletakkan tanda-tanda amaran pada tempat-tempat yang bahaya seperti tangga, lantai licin dan sebagainya. Rancangan pemakanan nutrisi kanak-kanak. Pemakanan merupakan komponen yang penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi kanak-kanak. Amalan pemakanan yang sihat akan mempengaruhi corak pemakanan kanak-kanak apabila dewasa kelak. Amalan pemakanan sihat yang dipupuk di tadika dapat membantu kanak-kanak mengamalkannya. Guru dan pengenali makanan tadika memainkan peranan penting untuk memastikan kanak-kanak yang berada di tadika memperolehi makanan yang berkhasiat dan memenuhi keperluan mereka. Akhir sekali, rancangan pemakanan nutrisi kanak-kanak. Pemakanan merupakan komponen penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang optimum.
Amalan pemakanan yang sihat akan mempengaruhi kesihatan kanak-kanak apabila meningkat dewasa. Amalan pemakanan yang sihat yang dipupuk di tadika dapat membantu kanak-kanak mengamalkannya. Guru dan pengendali makanan tadika harus memainkan peranan yang penting untuk memastikan kanak-kanak yang berada di tadika memperoleh makanan yang berkhasiat dan memenuhi keperluan mereka. Nutrisi kanak-kanak mengikut ilmu. Kita perlu makan mengikut piramid makanan. Seperti minyak, keju, kita perlu makan dengan kuantiti yang sedikit sahaja. Daging dan susu, kita perlu makan dengan kuantiti yang sederhana. Buah-buahan pula, kita perlu makan dengan kuantiti yang paling banyak. Manakala roti dan beras pula, kita perlu makan dengan kuantiti yang lebih banyak. Kesimpulannya, pengurus tadika perlulah lebih berkomitmen untuk memastikan pengurusan berjalan dengan lancar. Hal ini kerana pengurusan yang baik boleh menarik minat ibu bapa dan kanak-kanak untuk belajar di tadika tersebut. Dengan adanya kemudahan yang lengkap dari segi keselamatan dan keselesaan, boleh meyakinkan lagi ibu bapa. Pengurusan tadika perlulah mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Akhir sekali, pengusaha ataupun guru perlulah bekerjasama jika berlakunya masalah dengan cara mengadakan mesyuarat dengan semua pihak yang terlibat. Hal ini dikatakan demikian kerana ia akan mengeratkan lagi hubungan antara mereka. Sekian, terima kasih.